Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini saya diberikan satu video yang panjang berkaitan tentang Nabi SAW telah menerima wahyu sebelum baginda lahir lagi. Video ini agak panjang dan kita nak buat hari ini, kita nak dengar video ini dulu. Insya-Allah saya akan berikan reaction khusus berkaitan tentang video ini pada hari esok. Cuma kita dengar dulu apa yang disebutkan oleh Ustaz Harun Nizam. Ustaz Harun Nizam ni adalah super senior saya dekat Al-Azhar ketika saya duduk di Mesir dulu. Saya sampai di Mesir, beliau telah berada di sana dan telah mengambil pengajian master di Al-Azhar. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Moga-moga kita dapat ambil manfaat. Menurut guru saya, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kepelbagaian riwayat ini sebenarnya menunjukkan bahawa sebenarnya ketika Rasulullah SAW diminta oleh Sayyidina Jibril untuk membaca, maka pada peringkat awal Nabi mengatakan mak Nabi qari, saya bukanlah orang yang pandai membaca. Tetapi setelah dipeluk kali kedua dan dilepaskan oleh Sayyidina Jibril, dan Sayyidina Jibril mengulangi permintaan yang sama, iaitu iqra, sila baca, maka Nabi mula bertanya kepada Sayyidina Jibril, ayat mana yang kamu nak suruh saya baca? Ini di antara kefahaman yang mungkin jarang-jarang kita dengar, tetapi sering disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Dan sebagai satu tambahan maklumat kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin ini kali pertama tuan-tuan mendengarnya. Jadi kata guru kami, guru hadis kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, beliau dan juga ada beberapa para ulama yang lain berpendapat bahawa sebenarnya Rasulullah SAW sudah pun menerima keseluruhan isi kandung Al-Quranul Karim semenjak daripada alam roh lagi. Bermaksud baginda Nabi sudah menerima 30 juzuk Al-Quranul Karim sewaktu baginda berada di alam roh, iaitu sebelum daripada Nabi dilahirkan lagi. Sewaktu di alam roh, Rasulullah pernah menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu 30 juzuk Al-Quran itu sudah diterima oleh baginda Nabi SAW. Ini mungkin jarang kita dengar. Dan sangat jarang. Menurut guru saya Fadilatul Syekh Yusri, antara dalil, walaupun tidaklah dalil ini menunjukkan makna yang pasti, tetapi dia memberikan satu isyarat bahawa apa yang dinyatakan ataupun yang difahami sebagian para ulama bahawa Nabi pernah menerima wahyu sebelum daripada Nabi dilahirkan, ada sandarannya, iaitu apanya? Antaranya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, mata wajabat lakan nubuwah, bilakah kenabian sudah pun diberikan kepada anda, bilakah kenabian itu sudah turun kepada anda, sudah jatuh kepada anda, bilakah anda sudah ditabalkan sebagai nabi? Maka Rasulullah SAW menyatakan, wa adamu bainar ruhi wal jasad, saya sudah pun menjadi nabi ketika Nabi Adam masih lagi di antara roh dan jasad. Maksudnya belum lagi selesai proses penciptaan Nabi Adam, masih belum lagi menjadi makhluk yang bernyawa, masih dalam penciptaan. Ketika itu Rasulullah sudah pun menjadi seorang nabi. Lalu kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, syarat seseorang menjadi nabi adalah apabila dia menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Apabila seseorang sudah menerima wahyu, seorang lelaki sudah menerima wahyu daripada Allah, barulah dia ketika itu menjadi seorang nabi. Makanya kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi guru kami, apabila Rasulullah menyatakan wa adamu bainar ruhi wal jasad, saya sudah menjadi nabi ketika Nabi Adam masih lagi di antara ruh dan jasad, artinya Rasulullah sebelum daripada Nabi Adam diciptakan, Rasulullah sudah pun menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan dikuatkan lagi dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Sesungguhnya anda benar-benar telah menerima Al-Quran daripada Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Wa innaka latulaqqal Quran, surah An-Naml ayat 6 alim. Jadi dalam ayat ini ditegaskan anda benar-benar sungguh-sungguh telah menerima Al-Quran daripada Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui.
Lalu kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, ayat ini tidak pula menyatakan bahawa Nabi menerima wahyu melalui perantaraan Sayyidina Jibril. Maka ia menunjukkan bahawa dulu satu ketika Nabi pernah menerima langsung Al-Quran daripada Allah Azza wa Jalla tanpa perantaraan Sayyidina Jibril. Dan kata guru saya lagi Fadilatul Syekh Yusri, antara ayat-ayat Al-Quran yang bila kita membacanya secara dalam boleh difahami akan kenyataan yang sedang kita bincangkan ini adalah surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Tuhan yang maha merahmati, dia telah Ar-Rahman 'allamal Quran. Tuhan ini telah pun mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Tuhan ini telah pun menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Tuhan ini telah pun mengajar kepada manusia tersebut akan huraian, akan penerangan. Maka kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, ayat ini ingin menyatakan tentang cerita baginda Nabi SAW pernah diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran, iaitu ketika mana Allah menyatakan Ar-Rahman, Tuhan yang maha merahmati. Ar-Rahman 'allamal Quran, dialah Tuhan yang telah mengajarkan Al-Quran. Baru selepas itu disebut dialah Tuhan yang telah menciptakan manusia, iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad diciptakan sebagai seorang manusia yang berjasad, yang mempunyai roh, maka Allah mengajarkan pula Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad yang sudah mempunyai jasad dan roh. Tetapi sebelum itu disebut Allah telah mengajarkan Al-Quran. Allah mengajarkan Quran kepada siapa? Sedangkan Nabi belum lagi diciptakan dalam bentuk roh dan jasad secara bergabung. Maka menurut guru kami Fadilatul Syekh Yusri, ayat ini ingin menyatakan bahawa Allah sudah mengajarkan Nabi Muhammad, Allah sudah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sewaktu Nabi Muhammad masih dalam bentuk roh. Dan kita semua sedia maklum, roh kita lebih awal daripada jasad kita. Dan apabila roh itu dipadankan dengan jasad, ketika sampai waktunya, maka Allah mula mengajarkan Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Jadi dengan merujuk kembali kepada kisah kita, iaitu pada perbahasan ma'ana biqari'in, sebahagian para ulama memahami ma'ana biqari' di sini bermaksud apakah yang saya akan bacakan. Maknanya, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri, pada pelukan kali pertama Nabi Muhammad menyatakan ma'ana biqari', saya bukan orang yang pandai membaca. Kerana Nabi Muhammad apabila roh berpadan dengan jasad, baginda sudah terlupa akan apa yang pernah baginda terima di alam roh terdahulu, iaitu 30 juzuk Al-Quran. Maka apabila dipeluk kali kedua dan berlaku pergeseran antara tubuh Nabi dengan jasad seorang malaikat, yang mana malaikat ini adalah roh, maka ketika itu kesan daripada sentuhan tersebut telah mengingatkan baginda Nabi apa yang pernah berlaku kepada baginda Nabi sewaktu baginda di alam roh. Maka ketika itu Nabi mula bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Madza aqra?" Ayat yang mana yang kamu inginkan saya membaca? Ini adalah satu kefahaman yang mungkin tuan-tuan jarang mendengarnya, dan ia bukan juga kefahaman seluruh para ulama, tetapi ada di kalangan para ulama kita, ulama dulu dan juga ulama yang sekarang, yang sebahagian mereka berpendapat bahawa sebenarnya Rasulullah SAW ketika dipeluk oleh Sayyidina Jibril sudah mula mengingati kembali ayat-ayat yang pernah diturunkan kepada baginda sewaktu baginda di alam roh satu ketika dahulu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi dan tempoh masa yang agak panjang juga, dan insya-Allah saya akan berikan reaction pada hari esok. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin kita boleh angkat dan kita anggap ia sebagai satu persoalan yang cukup menarik. Yang pertama, apa dia Ustaz Hairul Nizam Hafizahullah tadi sebut berkaitan tentang hal ini bukanlah kesepakatan semua para ulama. Ia adalah pandangan sebahagian para ulama yang sekarang dan dulu. Jadi bila kenyataan itu disebutkan, maka insya-Allah kita boleh cuba untuk carilah berdasarkan pada kenyataan Ustaz Hairul Nizam ni, kita akan cuba cari apakah pendapat para ulama sekarang itu dan apakah ulama dulu yang sebut, siapakah ulama dulu yang sebut dan bagaimanakah mereka berbahas. Adakah cara perbahasan itu sama seperti mana yang dibahaskan, yang katanya ini adalah kenyataan daripada Syekh Yusri Hafizahullah. Kita akan semak pada hari esok. Demikian juga Rasulullah telah menerima 30 juzuk sejak daripada
alam ruh, dan beberapa pandangan guru beliau yang disampaikan oleh beliau yang mungkin kita nampak mungkin boleh dibahaskan sehingga tidak timbul sebarang kekeliruan, insya-Allah. Macam hadis yang dibawakan mata wajibat lakan nubuwah, kita boleh tengok syarah-syarah ulama berkaitan tentang maksud ku dijadikan rasul ketika Adam masih dalam keadaan ruh dan juga jasad, belum jadi manusia lagi. Demikian juga kita boleh cek penjelasan para ulama berkaitan tentang ayat surah An-Naml ayat 6 itu, wa innaka latulaqqal Quran min ladun hakimin alim. Surah An-Naml ayat 6 ni kita akan tengok betulkah para ulama mengatakan bahawa itu bermaksud Nabi terima terus wahyu daripada Allah. Kalau terima wahyu daripada Allah, sebenarnya memang telah terbukti dalam banyak riwayat bahawa memang salah satu daripada jalan wahyu ialah terus daripada Allah, tidak melalui jalan Jibril. Jadi adakah itu juga menunjukkan bahawa sebelum daripada ini Nabi SAW mendapat keistimewaan yang sama. Yang dalil yang ketiga adalah dalil berkaitan tentang Ar-Rahman 'alamal Quran sehingga akhir, dan dikatakan bahawa ayat ini menceritakan Nabi pernah diajarkan oleh Quran sewaktu masih dalam bentuk ruh. Dan cukup-cukup menarik dakwaan yang dibawa oleh Ustaz Hairul Nizam hafizahullah. Saya sangat hormati beliau, sangat-sangat hormati beliau. Beliau menyebutkan satu dakwaan yang saya rasa perlu diselidiki dengan lebih mendalam berkaitan tentang dakwaan pergeseran tubuh di antara malaikat dengan Nabi, menyebabkan Nabi ingat ketika alam ruh, lalu Nabi bertanya madza aqra. Satu persoalan, kat mana riwayat yang sebut madza aqra? Kita boleh cari, kita boleh semak dulu sebelum kita nak kata apa-apa. Kemudian yang kedua, di manakah dasar daripada kenyataan pergeseran tubuh menyebabkan Nabi ingat? Siapakah para ulama yang memahami seperti itu? Jika mereka memahami seperti itu, apakah disiplin yang mereka guna untuk nak faham seperti itu? Adakah wujud mana-mana riwayat yang sebut seumpama dengannya? Kita boleh semak. Demikian juga bila disebutkan pergeseran itu menyebabkan Nabi ingat, dan Nabi siap tanya ayat mana? Adakah Nabi telah tahu daripada ayat yang pertama sampai ayat akhir ketika Nabi dapat pergeseran berkenaan? Jika dia telah tahu dan maksudnya dia telah ingat, jadi bagaimana pula keadaan ayat-ayat yang Nabi SAW ditegur oleh Allah Azza wa Jalla? Adakah Nabi sengaja membuat sesuatu yang dia tahu benda tu akan ditegur oleh Allah Azza wa Jalla? Dan kita kata, adakah Nabi SAW melakukan perkara yang dilarang seperti mana Nabi doakan kepada pak saudara Nabi SAW dan kemudian turun ayat Quran melarang perbuatan berkenaan? Adakah Nabi sudah tahu perkara itu dan telah diajarkan kepada baginda sehingga Nabi SAW sudah faham, tetapi Nabi sengaja saja dia melanggar arahan Allah Ta'ala berkenaan? Yang tu perkara berkenaan saya ingat kita boleh buat semakan dan kita bincang kemudian. Saya sangat menghormati Ustaz Hairul Nizam. Dan insya-Allah kita akan bahaskan pada video berikutnya. Terima kasih banyak. Semoga Allah Taala mudahkan urusan kita. Jangan lupa dapatkan buku Sahih Al-Bukhari. Kita sedang buka pre-order. Harga asal RM620. Kita jual sekarang dengan harga RM527. Dapat dekat link dekat bawah. Buku Sahih Al-Bukhari adalah buku yang paling autentik di dalam menceritakan tentang sejarah dan sirah Nabi SAW. Bahkan saya yakin cerita yang dibawa oleh Ustaz Hairul Nizam ini juga sedang mensyarahkan apa yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu Ma'ana Bukhari, hadis yang awal di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dapatkan buku ini sahabat-sahabat, link dekat description, moga kita dapat mengambil manfaat ilmu. Terima kasih, jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.